Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Jumaat yang ceria, 8 hari bulan Safar 1445, bersamaan dengan 25 hari bulan 8 2023, insya-Allah kita sampai ke penghujung tafsir surah An-Nas yang kita gabungkan di antara tafsir pimpinan Ar-Rahman yang asli, yang asal, yang diterbit oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia, dengan tafsir Al-Muharrar. Tafsir ini nama dia At-Tafsir Al-Muharrar, 44 jilid kita ni. Ini jilid yang ke-44 dah. Untuk rekod para pelajar sekalian, tafsir ini, sejarah tafsir bermula pada pagi Jumaat 6 hari bulan Mei 2016. 6 hari bulan Mei 2016, 28 Rajab 1437. Boleh kira sampai hari ini berapa tahun. Cuma masa tu kita tafsir hanya hari Jumaat saja, pagi Jumaat saja. Pagi Jumaat. Kemudian kuliah terakhir 13 hari bulan 3 2020 bersama dengan 18 Rajab 1441. Datangnya corona. 1440. Datangnya corona. Masa tu kita baru tafsir surah Al-A'raf, suratul A'raf, siri yang ke-10. Maka timbullah satu episod baru. Dunia ni dikejutkan dengan satu mazhab baru, nama dia mazhab PKP. Kenapa berlaku mazhab PKP ni? Jadi dalam PKP itulah kita duk fikir apa yang kita boleh bantu jemaah yang terkurung di rumah. Maka ana baca tafsir juzuk 30, tapi bukan Muharrar. Nama tafsir dia Al-Isyraqat Quraniyah. Lain sikit dia punya cara olahan. Habis juzuk 30, corona tak pergi lagi. Sambung 29, tak habis lagi. Sampai berakhirnya juzuk 26, separuh, dia panggil Al-Mufassal, iaitulah surah Al-Hujurat. Kita mula pada 23 bulan 7 2020, sama dengan 2 Zulhijjah 1441. Tahun tu haji tak ada orang dapat pergi haji. Kemudian kita sambung balik surah Al-A'raf siri 11 pada hari Rabu 16 hari bulan 9 2020 bersama dengan 28 Muharram 1442, berterusan sampai juzuk 26. Ingat nak break situ. Para jemaah kata tak boleh, kita teruskan. Maka bila kita terus, sampailah hari ini, hari yang terakhir bacaan kita kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman daripada awal dan tafsir Al-Muharrar sampai ke saat ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita ucap selamat datang kepada semua para pencinta Al-Quran dan Sunnah yang mari daripada jauh dekat, ada daripada Singapura, ada daripada Sabah, ada juga yang sekitar-sekitar ni. Kita kata ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan yang tak datang, teruskan di alam maya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itu dipanggil sejarah tafsir yang kita baca ni. Alhamdulillah, beberapa kemudian catatan tafsir bermula daripada suratul Nahli ada dicatat. Di catatan tu kita sedang kumpul dalam web www.abuanasmadani.
Tapi berperingkat-peringkat, belum habis lagi. Sebahagiannya sudah masuk dalam buku sejarah. Hakikat Pelik Jin. Ini cerita penerbit, dia cari tajuk-tajuk yang agak orang pun cari jin, cari baca surah itulah, insya-Allah. Jadi buku-buku ni ada di luar masjid. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nas. Surah An-Nas surah yang ke-114, mana surah yang terakhir, juzuk yang ke-30. Surah ini kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Balik kepada muqaddimah surah. Dalam tafsir pimpinan ini dia ada muqaddimah surah. Surah An-Nas, surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyatun. Diturunkan di Madinah. Tapi ada khilaf di sini. Ada sebahagian kata turun di Mekah. Jadi kita ikut pimpinan Ar-Rahman, ditulis di Madinah. Sebab ada cerita dia, ada kaitan dia. Dia 3 surah ni berkembar. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nama dia Muawwizat. Diturunkan di Madinah. Ada qila, mana ada pandangan kata makkiyatun, surah Makkah. Jadi kita tak bahas panjang di sini, kalau tidak jadi panjang. Mengandungi 6 ayat, dinamakan surah An-Nas. An-Nas dengan makna manusia. Kerana pada awal surah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Jadi Allah Taala perintah Nabi, qul a'udzu birabbin nas. Itu dia panggil nama surah. Itu nama yang pertama. Kemudian nama lain, ada tidak nama lain? Ada juga ulama menamakan dengan nama awal ayat dia, surah Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tara ayatin unzilatil lailah lam yura misluhunna qat. Jadi kamu tak tengok Uqbah, ayat yang diturunkan pada aku semalam, kamu tak tengok seumpamanya dari sudut kedudukan. Maka Nabi kata qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi kita sebut awal ayat. Maka sebahagian ulama kata ini nama surah, Kemudian 2 surah ini dikenali dengan nama Al-Mu'awwizataini. Mu'awwizataini maknanya 2 surah pelindung kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan kalau kembar 3 dengan Al-Ikhlas, dengan Qul Allah, maka dia jadi Mu'awwizat. Dan surah ini kenapa dinamakan surah An-Nas? Sebab dia juga kerana disebut dalam surah ini 5 kali perkataan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada 5 kali kalimah An-Nas dalam surah ini. Dan dia juga dinama dengan surah Al-Muqashqashataini. Siapa dia boleh kata ni bijak? Cuba kata Al-Muqashqashataini. Bisa tu setakat tu. Tak? Sebab jarang sebut ni. Surah An-Nas biasa kita sebut. Baik. Intisari kandungannya,
Sebagaimana surah Al-Falaq yang lalu mengajar kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala bahaya yang zahir. Maknanya surah Al-Falaq bahaya yang zahir. Maka surah ini mengajar kita memohon perlindungan dari bahaya-bahaya batin, iaitu dari bahaya perasaan syak, ragu-ragu, was-was dan ingatan buruk yang datangnya dari angkara makhluk yang tidak kelihatan kepada kita, iaitulah syaitan dan jin. Syaitan ada, jin ada, tapi kita tak nampak. Dan dari tipu daya makhluk yang berupa manusia, perasaan dan ingatan buruk yang tersebut adalah menjadi penyakit yang besar yang menyebabkan kerusakan i'tiqad, kepercayaan, amal ibadat dan segala bawaan hidup. Ini dipanggil, ini penyakit-penyakit yang ditimpa oleh was-was daripada jin dan syaitan manusia. Maqasidus surah, objektif surah ini, al-isti'adzatu min syarri ma yuwaswisu fis sudur. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kejahatan was-was dalam dada. Was-was mari dalam dada. Hak was-was mari luar, penyakit-penyakit lain kita dah bincang dalam surah Al-Falaq. Maudu'atus surah, isu yang dibincangkan dalam surah ini, al-isti'adzatu billahi rabbin nas. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala, Tuhan segala manusia, pemilik segala alam ini, dan Tuhan mereka daripada kejahatan syaitan. Di antara sifat syaitan, was-was, mewaswaskan dalam hati manusia, dan sifat dia khannas. Khannas mana tak nampak, syaitan tak nampak. Kalau dia ada, kita kata alhamdulillah, syaitan tu tak nampak. Agak-agaknya kalau syaitan nampak, siapa kau kita ke masjid? Boleh mari masjid? Sengih sini. Mari hok taringnya dah. Ada sejekar, ada setor taring duduk tunggu pejalan. Hok tak nampak ni pun tak pergi juga masjid. Kalau hok nampak, berat lagi kita dah. Hok tak nampak berat. Jadi kalau nampak rasa kosong lagi masjid. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang duduk mengacau dalam dada manusia. Wa an yakuna au annahu qad yakunu minal jin, syaitan ni mari daripada jin, mari daripada manusia. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa syaitan ni sifat. Syaitan sifat. Sifat pemberontak, sifat penderhaka, itu nama dia syaitan. Sama ada dia jin atau dia manusia. Allah Ta'ala sebut ini minal jinnati wan nas. Sifat syaitan tu daripada jin dan manusia. Jadi pasal tu kalau kita kata jin, satu lain, syaitan sifat. Baiklah para jemaah sekalian, ada pun munasabah surah ini dengan surah Al-Falaq semalam kita dah sebut, dua-duanya kena kembar sekali, sebab dua-dua ni permohonan untuk perlindungan yang zahir dan perlindungan yang batin. Sebab itu Nabi kita kembarkan dua ni dengan nama Mu'awwizataini, dua surah pelindung. Adapun fadail surah, tuan-tuan yang dah ikut program kita semalam, fadail, kelebihan surah ini sama dengan surah Al-Falaq, iaitu sunat kita baca dia dengan Al-Falaq dengan Al-Ikhlas setiap kali lepas salat. Setiap kali lepas salat jangan lupa baca 3 surah, 3 Al-Mu'awwizat ni. Kemudian kelebihan dianya tidak diturunkan dalam Taurah, dalam Injil seumpama dengan surah yang ada ini. Siapa dia baca 3 kul ketika pagi dan petang 3 kali, maka selamat dia daripada perkara yang tidak baik. Nabi SAW jadikan bila dia sakit, dia akan baca 3 kul, dia tiup kepada dia sendiri, dia ruqyah diri dia sendiri. Dan bila nak tidur, maka Nabi SAW akan baca, dia tiup tangan dia ni, dia sapu pada tubuh dia. Itu di antara kelebihan. Dia dibaca
dibaca apa ni ketika Nabi kena sihir, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam baca surah ini. Ini di antara surah-surah yang menjadi muawizat ataupun pelindung. Baik para jemaah sekalian, itu muqaddimah. Sekarang kita berpindah kepada tafsirul ayat. Tafsir ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Ada jemaah tanya, dia kata sebab apa Abu Anah baca a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Kita kata kenapa? Pelik ke? Dia kata jarang orang baca lagu itu. Kita kata ini salah satu daripada ta'wiz ataupun isti'azah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sabit dalam hadis Nabi kita baca. Jadi kita baca tu supaya masyarakat kita ni ikut baca yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang dibaca oleh kebanyakan kita. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh satu ilmu yang belum diamalkan sebelum ni. Baik, balik kepada ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Ay qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'awwizan billahi wahdahu, hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah Taala yang esa. Al-taji'u astajiru, maknanya aku berlindung, aku minta perlindungan dengan Tuhan yang menciptakan manusia, yang mentadbir urusan mereka, yang menjaga hal ahwal mereka. Maknanya itu dipanggil Rabbin Nas. Sebab tu dia guna, kalau kita bahasa sekarang ini dipanggil tauhid rububiyah. Maknanya Allah Tuan pentadbir segala manusia dan alam ini. Jadi kita nak Tuhan pencipta alam, Tuhan segala manusia. Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ai maliki jami'in nas, semua manusia ni tahta sultanihi wa tadbirihi, duduk di bawah kuasa Allah dan tadbir, susun atur Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh lari daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang kata dia boleh lari, larilah ke mana awak nak pergi. Memang kita tak boleh lari. Kita tahu kita tidak, kita sedar atau tak sedar, bermakna kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, tak boleh lari. Ilahin nas, ilah mana Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Ini yang dipanggil tauhid uluhiyah. Ini pembahagian itu ada dalam Quran. Karena itulah dia kata sebutan ini istiqra'. Istiqra' maknanya melalui kajian. Yang Rabb ini ilah. Rabb mana rububiyah, ilah mana uluhiyah. Maknanya ilahin nas ay ma'budin nas, Tuhan yang disembah, yang dipuja dan dipuji oleh manusia yang benar. Al-mustahiqu lil ibadati wahdahu, Allah Ta'ala yang berhak untuk kita ibadatkan hanya kepada dia. Wa kullu ma'budin siwahu batil, semua sembahan-sembahan yang lain batil, tidak terpakai ataupun tak jadi kerja. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Min syarril waswasi ay al-taji'u wa astajiru, maknanya aku berlindung dengan Allah Tuhan manusia daripada kejahatan syaitan yang duduk berbisik-bisik dengan kejahatan. Maknanya syaitan ni kerja dia bisik kita nak ajak buat benda tak baik, ajak buat benda maksiat, ajak buat benda mungkar, tak ada benda lain. Kerja syaitan itulah kerja dia. Maka tengok dalam terjemahan, sebab tu kita kata terjemahan pimpinan Ar-Rahman beraluh dia punya terjemahan, tenggelam timbul. Tenggelam timbul. Tengok nota di bawah. Yakni timbul menjalankan bisikan dan hasutan apabila manusia lalai daripada mengingati Allah. Bila kita lara, syaitan mari berbisik. Ataupun tidak mengetahui hukum agamanya dan tenggelam, mengundurkan diri
pada ketika manusia itu ingat kepada Allah dan memikirkan balasan buruk yang disediakan Allah bagi orang yang melakukan kejahatan yang dibisik dan dihasutkan itu. Maknanya dia panggil khannas, tersembunyi, dia panggil tenggelam timbul. Dia timbul kalau kita lara. Mana syaitan ni kuat bila kita lemah. Dia jadi kalah bila kita kuat. Jadi kalah bila kita kuat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Dengar baik-baik ni. Tidak ada manusia, kamu semua ni, kecuali ada, nak kata gapo jin, nak kata seorang, dia bukan orang, seko. Payah juga istilah ni. Ni ahli-ahli bahasa ni. Jin ni seko ke seorang? Seko? Jin ada ekor ke? Payah. Maksudnya seko jin tak? Mana setiap kita ni ada qarin, teman rapat kita daripada jin. Duk mana kita? Dia ada. Dia panggil qarin. Qarin ni kawan yang duduk sekali dengan kita. Kita tak tahu ya. Kalau kita tahu, takut kita. Nah, gimana jin ikut kita? Qalu, sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah. Rasulullah dia ada juga qarin, jin. Qala wa iyyaya. Nabi kata, iya, aku ada juga jin mari duduk dekat aku. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Allah Ta'ala bantu aku, jin aslama. Tengok kita ngaji bahasa Arab. Aslama baca bagi atas, aslama dengan makna apa? Al-Qarib aslama maknanya jin itu masuk Islam. Hak jin Nabi itu masuk Islam, selesai masalah. Jadi dia boleh semaya sekali dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mana-mana, aslama. Ada riwayat dengan baca bagi depan, fa aslamu faman rafa'a qala aslamu. Nabi kata apa? Aku selamat daripada gangguan dia. Dia tak boleh kacau aku. Tengok bahasa Arab. Fa aslama mana aku selamat daripada dia. Baru dia fa aslamu maknanya aku selamat daripada dia. Kalau kata fa aslama dia masih Islam. Wallahu alam. Kata Imam Nawawi dalam syarah dia boleh baca dua riwayat. Mana ada kata jin Nabi ni masuk Islam. Kalau dia tak masuk Islam pun memang dia tak boleh kacau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh kacaunya orang macam kita ni. Fala ya'muruni illa bi khair, maka jin tu tak suruh aku buat kecuali benda baik. Jangan main. Sebab itulah bila orang pergi rumah Tok Bomo, siapa-siapa turun kereta tu Tok Bomo boleh tahu. Oh, awak ni sakit sekian-sekian. Ada tak? Oh, ni demo ni tak pergi Bomo dah ni orang ngaji Quran. Orang lain-lain hak dengar cerita. Turun kereta tu Bomo, oh ni sakit sekian. Lagi fanatik, lagi taksub dia punya pesakit dia. Oh bicok Tok Bomo ni. Tak sempat cerita lagi dia tahu dah. Macam mana Bomo boleh tahu? Qarin dia WhatsApp ke Qarin Bomo. Kalau dia ada WhatsApp saya tak tahulah dia guna telefon mana. Dia SMS lagi. Orang ni sakit sekian-sekian. Jin Qarin Tok Bomo tu tu kereta siapa tu sakit dia sekian-sekian. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasduqu marrah wa yakzibu mi'ah. Jin ni dia sekali dia betul, 100 kali lagi bohong belaka. Betul lah kalau cerita penuh dia ni dalam kitab jin ni baru sedap. Ya, ni kita selingan ya. Baik. Hadis yang kedua, tanda. Tafsir kita ni kita tak pergi kosi. Kita tafsir Quran dengan hadis. Dengan kata-kata salaf itu yang selamat. Hadis yang pertama tadi jin Qarin tadi rawahu Muslim, riwayat Muslim. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha unqad. Bila kita tidur, syaitan mari ikat atas kepala kita ni 3 tali, 3 simpulan ikatan. Kita terasa ke tidak waktu tidur rasa pola atas kepala ikat ada? Kau tak rasa apa-apa?
Tak terasa muka. Bagi di benda ni benda gaib. Kalau Nabi tak bagi tahu, kita pun tak tahu. Setiap kali dia ikat, dia kata alaika lailun tawil. Tidurlah, panjang lagi malam, lambat lagi nak cerah. Sedap juga dia bisik. Perang ikat pula, tidur. Lambat lagi nak cerah. Kita pun tidur. Farqud fa idza staiqaza, bila kita sedar, kita pun zakarallah. Kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Terbuka satu ikatan. Fa iza tawadda, kita bangun pergi wudu, terbuka ikatan yang kedua. Fa iza shalla, bila kita bangun solat, habis ikatan syaitan cabut habis. Fa asbaha nasyitan tayyibun nafs, maka jadi orang itu aktif, jiwa pun tenang. Pada tu orang boleh sembahyang subuh ni, jiwa dia tenang. Sembahyang subuh berjamaah di masjid lagi tenang. Pagi Jumaat pula kita baca dengan surah sejadah dengan al-insan, lagi tenang. Wa illa, kalau tak bangun, asbaha khabithan nafsi kaslan, jadi malah jiwa pun tak tenteram, serabu ya gitu tengok. Hadal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Hadis yang ketiga nak cerita khannas ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-salati adbara syaitan. Bila azan Allahu akbar, syaitan lari. Walahu durat, siapa terketuk dia lari. Kalau bunyi orang abang bunyi suara tuk tu, syaitan duk ketuk. Tak aja dengar tak? Kau aja dengar. Zurat bunyi. Hatta la yasma'at ta'zin, siapa dia tak dengar suara azan. Tak tahu lah. Hak Nabi sebut masa tu bila azan tanpa mikrofon. Lah ni orang azan dengan mic dengan mikrofon ni, saya tak nak lari mana agak-agak. Sakit kepala dia. Pergi ke hujung tu, masjid ni pula band. Sebab tu band tu kena serentak. Kalau tidak dia lari sini, pergi duduk sana. Orang band ni mari sini pula. Fa iza qudiyan nida aqbala. Habis azan, dia mari pula. Mari pula. Hatta iza suwiba bis salat, bila qamat dia lari. Hatta idza qudiyat tasbih aqbala, sudah qamat mari pula. Hatta yakhtiru bainal mar'i wa nafsi, dia mari duk kuasa hati kita ni, lepas maya nak pergi mana, nak beli apa, awak ada janji dengan orang, anak kecil mu jatuh hari duduk sini, dia mari bisik belakang. Lepas tu lah orang gurau, dia kata kalau hilang barang solatlah, insya-Allah jumpa. Dalam semaya dia mari. Mari. Tak semaya tak agak cari. Dalam semaya setan mari. Ada situ ya. Kita laju sudah semaya. Lagi kita tengok tak jumpa juga. Maya pula. Dia kata, uzkur kaza. Dia duduk sekali dia tengok. Hatta yazalla ar-rajulu la yadri kam salla. Siapa orang itu tak tahu ingat berapa rakaat dia semaya. Kadzal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi alhamdulillah, itu cerita-cerita jin yang disebut dalam hadis ini. Kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Ai alladzi yulqi fi sudurin nas, syaitan ni campak dalam hati kita ni secara sembunyi, perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran yang tidak baik dalam hati dia. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut fi qulub, dalam hati, fi sudur, dalam dada. Sebab apa dia guna dalam dada? Sebab dada ni situlah dia panggil markas, pusat pemikiran di situ. Jadi bila kita khayal sini, panjang dia punya perjalanan, dia pergi sana pergi sini, maka syaitan duduk kacau orang, dia mikir karut. Maka para jemaah sekalian, ini yang kita bimbang hari ini. Apabila kita syaitan mari letak dalam kepala kita pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Allahu Akbar. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang hajar kepada kita benda-benda yang tidak baik, kita pun duduk memikir, khayal, dia jadi waswas. Waswas syaitan yang kita takut.
Dia tak main kecil-kecil usaha syaitan ni. Mula-mula dia masuk slow-slow, kemudian dia pergi sampai peringkat orang ni tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tinggi darjat dia. Akhir ayat, minal jinnati wan nas, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Allahu akbar. Munasabah ayat ini, lamma kana alladhi yu'allimul insan, hok mari duk ajar manusia ni buat benda tak baik ni, ada kala dari kalangan jin, ada kalanya dari kalangan manusia. Maka kerana itu Allah Ta'ala sebut minal jinnati wan nas. Syaitan tu daripada dua kumpulan, jin atau manusia. Jadi manusia hak jahat, nama dia syaitan. Jangan marahlah kalau orang jahat dipanggil syaitan, sebab syaitan tu sifat penjahat, maka jadi syaitan lah dia. Baik. Yuwaswi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata di ulama tafsir, dia kata waswas itu dua jenis. Waswas ada dua kategori. Sama ada waswas daripada manusia atau waswas daripada jin. Jin duk korek dalam hati, dalam dada kita ni, mari kosek dalam. Sebab dia jin ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan melalui saluran darah. Dia jadi mini bin Adam majrad dam. Dia lalu kat tu. Saluran darah kita, dalam tubuh kita ni darah boleh masuk belakang. Wal insi, manusia dia waswas cara dia pula, dia mari bisik, mari ajak, mari apa ni, goda kita, macam-macam dia punya waswas. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada waswas yang tersembunyi daripada jin, waswas yang zahir juga daripada manusia. Hadis yang kita baca tadi, nama dia hadis Safiyah. Tanda ni pelajar jamaah. An Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Safiyah ni anak kepada bapa Yahudi, nama dia Huyai bin Akhtab. Ayah dia Yahudi. Dia bila ditangkap daripada Khaybar, maka Nabi ambil dia jadi isteri. Nabi kita berjalan dengan Safiyah. Ada sahabat yang tengok Nabi ni ceruk lari. Nabi kata ala rislikuma. Sahabat tu, slow, tunggu. Innaha Safiyah. Nabi kata ini Safiyah, isteri aku. Sahabat ni kejut. Kita tak tuduh apa Rasulullah. Kita lari tu dia malu lah sebab Nabi berjalan dengan isteri dia. Maka Nabi kita bersabda, inna syaitana yajri mini bni Adam majrad dam. Syaitan duduk musim dalam tubuh manusia ni melalui saluran darah. Jadi aku bimbang, takut terdetik dalam hatimu Nabi berjalan dengan wanita mana tu. Kata di ulama hadis ni sangat penting untuk kita berhati-hati. Kita jangan sekali duduk di tempat yang mencurigakan, yang orang boleh buat tuduhan. Zaman kita hari ni mudah ya. Tengok kita duduk cakap orang ni, dia ambil gambar, letak di Facebook. Dia tak tulis apa, dia tulis biar gambar berbicara. Sudah. Baik bising lalu ni. Kata ustaz tu duduk dengan wanita mana tu? Nampak muda pula tu. Nah. Jadi sudah. Timbul macam-macam isu, macam-macam. Pasal itulah kita takut. Ada musim-musim tertentu kalau orang nak ambil gambar, kita lari, tak boleh. Tak boleh. Tak ada. Sekali gambar naik, dia guna isu. Lepas pada musim tu tak ada lah pula, tak cara-cara dah. Jadi kita kena hati-hati. Lebih-lebih lagi kerana itulah Hana minta maaf banyak-banyak dengan pelajar-pelajar kita yang muslimat ni. Kalau dia mari nak ambil gambar sama seorang, saya kata tak. Biarlah nampak koluk sikit tak. Koluk tak apa, jangan sampai perekat. Inna syaitana yajri mini bni Adam majrad dam. Tak bang. Pasal itulah Hana tegur sahabat-sahabat kita hak masuk dalam TV ni, selebriti dakwah ni, bila pengacara untuk aurat, kita duduk sebelah gini ya. Dia sengih, kita persengih juga. Payah ha. Orang-orang kapur tengok ustaz pun duduk dengan orang untuk aurat. Jadi menimbulkan banyak benda orang boleh buat fitnah pada kita. Nabi kita tutup pintu fitnah.
ala rislikuma. Nabi kata, dua orang tu berhenti. Innaha Safiyah. Safiyah ni mana isteri dia. Mu jangan duduk mikir, tengok, iyalah, kita beryakin sahabat tu tak ada fikir. Tapi bagaimana Rasulullah SAW nak tutup pintu syaitan supaya jangan masuk dalam hati kita terdetik benda yang tak baik pada orang. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitan ahadakum. Syaitan mari dekat kita. Kita tak nampak. Dia duduk bisik dalam hati kita ni, man khalaqa kaza. Siapa dia buat langit? Kita kata Allah. Siapa dia buat bumi? Allah. Siapa dia buat kita? Allah. Siapa dia? Allah. Last sekali, man khalaqa rabbak. Siapa dia buat Allah? Nabi kata bila sampai sini, fa idza balaghahu falyasta'iz billah. Terus kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Waliyantahi, cukup, jangan mikir. Syaitan masuk. Ini dalam kitab kita ni, tuan-tuan kena ada kitab Perisai Muslim. Kita dah bagi hadiah lama dah Perisai Muslim. Dapat belakang dah kan? Hak PDF lah bagi tu. PDF. Hari ni boleh pula. Sebab bila dia mari was-was, siapa peringkat, siapa jadi Allah? Man khalaqa rabbak. Siapa dia jadi Allah? Nabi kata bila sampai sini falyasta'iz billah, terus kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Jangan layan. Kalau kita layan, dia mikir, akhir sekali lara, hanyung. Ada Tuhan atau tidak? Pula. Itu dia panggil was-was. Jadi was-was ni jangan dilayan. Kalau dilayan bermakna kita akan terperangkap dengan mainan syaitan. Hadis ni rawahul Bukhari wal lafzuhu wa Muslim. Ana kata hadis ni terpakai juga kepada kita hari ni. Ingat tak, kita ni bila kita nak tengok kuliah ke, nak tengok apa-apa, kita akan buka internet. Betul tak? TikTok ke, nak jumpa ke kuliah kita ni, banyak lagi jumpa tengah jalan tu. Banyak tak banyak. Jumpa orang duduk melompat lah, orang duduk. Jangan berhenti, terus boleh. Auzubillah. Jadi setengah orang auzubillah minasyaitan. Bila auzubillah dia tengok juga buka gitu. Saya masuk lalu sadar molek juga ni. Habis kuliah ni cari pula. Dia tak boleh tengok. Benda maksiat jangan tengok. Kalau tengok terperangkap. Sebab itulah kita berhati-hati dalam bab makan minum kita ni. Nabi kata al halalu bayyinun, yang halal tu jelas, yang haram jelas, wa bainahuma. Di antara halal dengan haram ni ada benda yang syubhat, yang kesamaran, tak jelas. Famanittaqa syubhat, siapa dia jaga hak syubhat ni, maka dia selamat, agama dia selamatlah diri dia. Sebab bila kita masuk syubhat, rasa sedap dia akan pergi ke haram, sedap juga, akhir kali payah nak tinggal. Jadi pasal itulah kita berhati-hati dengan perangkap syaitan. Jangan duk cari benda-benda yang tidak baik, yang akhirnya kita tak mampu untuk meninggalkan perkara yang tak baik itu. Baiklah para jemaah sekalian, itulah dia panggil tafsir ringkas kita tentang surah An-Nas. Boleh je kita nak panjang, tapi kita ambil jalan ringkas. Dan kita akan teruskan dengan mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Waktu PKP dulu kita ambil 10 faedah. Panjanglah. Waktu tu kuliah masa tu 1 jam lebih. Kita tahu masa tu orang nak pergi mana pun tak boleh. Baik kita mengaji Quran. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama daripada 5 ayat yang kita baca ini, Qul a'udzu rabbin nas. Dia kata permulaan ayat ini lebih kurang dengan permulaan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa beza dua ni? Tanda sikit. Ini dia panggil lataif ataupun kehalusan seni susunan ayat Quran. Dia kata yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, ta'awwadz min syururil makhluqat. Kita minta berlindung Allah Taala daripada kejahatan makhluk yang nampak, daripada hayawan ke, daripada orang ke, daripada penjahat-penjahat yang kita nampak. Wa surat An-Nas, surah An-Nas ini ta'awuzun min syururi makhluqatin khafiyah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada makhluk yang tersembunyi, iaitulah syaitan. Syaitan tersembunyi, tapi manusia, syaitan manusia tak sembunyi. Dia kadang-kadang
sembunyi fizikal ataupun sembunyi nawaya. Ada orang mari kat kita, dia syaitan manusia, tapi cara dia nak mati kita dengan cara dia puji kita. Tu Haji tahu ke tidak, dalam kampung ni tak ada orang lebih warak daripada tuan. Kita naik seh lalu, nah, tak ada 5 minit dia puji, dia makan dulu lagi. Habis. Ataupun dia mari ajar kepada kita benda-benda yang pelik-pelik, ajaran-ajaran yang tidak diajar oleh Nabi, mari. Ini semua dia panggil talbisu iblis. Ada sebuah kitab Ibnu Jauzi, tapi kitab ni agak berat untuk dibaca. Nama dia talbisu iblis, belitan iblis kepada ahli ibadah. Sebahagian daripada cerita belitan iblis ni para jemaah boleh tengok dalam rakaman kuliah kita. Ana baca di sini kitab Bimbingan Mukmin. Bimbingan Mukmin, cari dalam tajuk apa ni, permainan syaitan kepada ahli ibadah. Takut kita, takut. Tengah baca Quran, lak mari. Orang lain tak baca, aku baca. Tengah sembahyang jemaah, kita nak pergi masjid, tengok kiri kanan, duduk relax, hok ni basuh kereta pakai luar pendek. Hok ni duduk cakur depan tangga sawak, kita yang pergi masjid. Lak syaitan masuk. Awak sorry warak kapur ni. Orang lain tak pergi belakang. Tu ahli neraka belakang orang lain tu. Itu dia panggil talbisu iblis. Cukup bahaya. Maka dalam 2 surah ini kita minta perlindungan kepada dua-dua kumpulan, syaitan nampak dan syaitan tak nampak. Jadi dua-dua ni kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kita tengok dari sudut faedah yang pertama dari surah ini. Maka dalam surah ini Allah Taala ajar kepada kita at-ta'awuz, cara minta perlindungan. Jadi jangan duk minta dengan benda-benda yang pelik lah. Duk minta perlindungan dengan tunggu kayu lah, dengan batu, dengan kayu-kayu kamak. Tak payah. Ni percaya habis orang ni. Kayu koka. Baru ni mari jual tasbih bahtera Nabi Nuh pula dah. Macam-macam ni. Bumi kita ni bumi subur untuk dihadiri oleh benda-benda pelik. Sebab masyarakat tidak begitu mantap dari sudut kepahaman akidah, jadi lagu ni lah kita. Itulah dalam video sehari dua ni, mari duk mengatip joget di kubur tu kenali pula. Allahu Akbar. Kita kata apa nak jadi. Dia masuk melalui ahli-ahli ibadat, melalui benda-benda yang pelik-pelik, akhir sekali terjebak dengan ajaran sesat. Na'udzubillah. Jangan. Jadi Allah Taala ajar kita minta pelindung daripada waswah-waswah yang dimain oleh syaitan. Jangan duk main. Maka kita banyaklah isti'azah, banyak minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu surah ini menjadi bacaan kepada kita berapa kali? Setiap kali lepas solat 5 kali. Waktu pagi, waktu petang, waktu nak tidur. Ingatlah. Jadi tiga ta'wiz ni. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, dia panggil al-mu'awwizat as-salasah. Jaga, tapi baca tu biar faham lah juga. Ni main baca tak tahu apa macam japi orang bomo ya. Jadi tak terasa lah kita. Inilah antara tujuan kita duduk talaqi, duduk tafsir, duduk tadabbur ayat ni, supaya bila kita baca kita tahu apa yang kita nak minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut min syarril waswasil khannas. Syarri al-waswasil khannas. Tengok dia kata daripada waswas pembisik dan penghasut yang tenggelam timbul. Timbul lagi soalan. La yakhfa ma baina hazainil wasfaini, tidak tersembunyi bagi kita di antara dua sifat ini. Sifat yang tidak baik ni, maka sebab apa Tuhan kembar dua ni? Dua waswah ni dengan khannas. Sebab bila waswah dia mari, biasa waswah ni dia akan mari bisikan yang kita tak nampak, ataupun kita nampak dalam bentuk manusia tapi dia mari. Anak tak jumpa tuan, jumpa kes. Ada orang telefon, dia kata ustaz, saya duduk di Kelantan, tapi sekarang yang berpindah ke sebuah negeri yang tak sebut nama negeri, orang yang marah dia tak pasal. Tak, yang senara tak boleh masuk, kapur dia pula, susah kita. Saya sejak mari sini jumpa dengan seorang guru mursyid
Jadi sekarang saya ni dah setahun dah tak semaya. Kata setara mana mursyid nak pula tak semaya pula. Orang lain jumpa guru mursyid lagi kuat ibadat, dia tak solat. Dia kata dia ajar kepada saya hadis rupa hadis plesu. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Jadi oleh kerana saya tak kenal diri, tak boleh sembah Tuhan. Setahun dah tak semaya. Tengok, ni mainnya was-was syaitan manusia. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada dua sifat ni, was-was khannas, was-was yang zahir, yang batinnya kita minta. Maka kata orang anna likulli maqamin maqal, setiap tempat tu ada isu dia. Sebab itulah Allah kata al-khannas, tenggelam timbul. Maknanya kalau kita kuat akidah, orang tak kacau kita. Kita kuat zikir yang maksur, kuat ta'wiz, baca ayat-ayat ni, syaitan tak kacau. Tapi kalau kita lemah, dia akan mari. Jadi jangan bagi lemah kita. Maka ini di antara hikmah Allah SWT ajar kepada kita bagaimana kita isti'azah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada makhluk-makhluk seperti ini yang kita pun tak nampak dia, dia je nampak kita. Payah. Jadi Allah Ta'ala kata min syarril waswasil khannas, dia tak kata min syarri waswasatihi, daripada kejahatan waswah dia ada kejahatan pewaswah tu sendiri. Jadi kita baik, kita berpindah kepada yang ketiga, al-waswasil khannas. Dengan al-waswasil khannas, dia mari berulang waswas al-khannas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu. Berapa kali ulang ayat ni. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa ayat itu tidak berulang, tapi Allah Ta'ala guna khannas yang banyak, menggunakan kesempatan. Pasal dia panggil fa'al. Jadi syaitan ni dia tak duduk diam. Sebab itulah ada seorang pendakwah, dia kata kita kena belajar tulis molek ni salah faham, salah pula gitu. Kita kena belajar taktik syaitan. Jangan belajar ilmu syaitan, teknik syaitan. Sebab syaitan ni, tanda sikit dia punya hikmah syaitan ya. Syaitan bila dia nak goda seorang, dia tak akan putus asa. Selagi tak boleh, dia tunggu sampai 10 tahun, 20 tahun baru punah. Satu. Yang kedua, dia tak ada cuti. Kita ni casik nak cuti kan. Tak. Yang ketiga, syaitan tak masuk lorong no entry. Dia tak masuk lorong no entry. Maknanya kalau ahli ibadat macam tuan-tuan ni, hajah semua ni, dia tak mari. Malam ni kita ada kepok melompat di stadion. Dia tak mari ajak pok ni. Hak tu ajak geng lain. Hak ni dia ajak ni. Ajak ni. Dia panggil apa tadi? Waswah dalam kepala. Riya, ujub, takabur, itu dia mai ikut tu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata waswah al-khannas. Al-khannas mari daripada perkataan fa'al, maknanya kuat sangat dia punya strategi yang dia tidak akan mengaku kalah selagi dia tak boleh goda orang tu. Dia tunggu. Jadi kita pun sentiasa sentiasa minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla supaya kita selamat. Yang keempat, tanda jenis-jenis godaan syaitan pada manusia, waswas syaitan ni. Yang pertama, ifsadul iman wa tashkik. Dia nak rusakkan iman kita dan nak suruh kita ni jadi keraguan, penuh dengan keraguan. Ini bahaya dalam akidah. Satulah ni orang kita ni, bila kita belajar sifat Allah, patut kita makin takut pada Allah. Syaitan mari sifat Allah jadi polemik. Siapa mereka nak tanya Tuhan duduk mana? Duduk atas ke duduk bawah? Kalau Tuhan turun, pasal Nabi sebutkan yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala turun. Ditanya kalau Tuhan turun arah kosong ke tidak? Ni kerja apa duduk korek benda yang sedangkan kita tahu laisa kamitsli syai', tak sudut celaru kita. Itu mainan-mainan waswas syaitan supaya kita duduk mikir, kita jauh daripada wahyu hak Nabi ajar, hak Allah Ta'ala sebut, jadi takut nak sebut. Itu dia panggil waswas. Maka kalau dia tak mampu nak rusakkan akidah, dia pergi kepada maksiat. Dia suruh kita buat maksiat. Tak mampu suruh maksiat, kita tak makan juga, dia suruh kita lemah dalam ibadat. Maksiat tak buat, tapi ibadat pula lemah. Semaya 5 tak cukup 5 waktu. Maya sunat jaga-jaga. Puasa sunat lagi jarang. Jadi dia mari baca Quran. Ada ketika ada majlis rasmi.
dia akan mari slow-slow. Maknanya kalau buat ibadat juga dia masuk lorong riak. Tengok dia punya step by step, khatawat dia panggil, langkah demi langkah. Itu mainnya syaitan. Jadi habislah kita. Ibadat ada tapi riak. Buat apa? Ataupun satu lagi, teknik yang kedua, dia akan masuk dalam hati ini sifat dendam, dengki. Bermula daripada dengki, dia akan pergi kepada ahli sihir. Jadi itu tengok dia mari. Satu demi satu, dengki. Lepas pada dengki, hasad ni mari daripada dengki, sakit hati, pergi. Siapa kata orang sakit hati membawa mati. Baik. Apakah ilaj? Tanda. Apakah ilaj? Dia panggil ilat ni apa? Penawar kepada was-was syaitan ni apa dia? Ada 3 perkara dalam surah ni. Yang pertama, al-iksar min zikrillah, kita kena banyak zikir pada Allah Ta'ala. Zikir semua. Yang kedua, al-iksar min isti'azati billah, banyak minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Ni surah kita baca ni minta berlindung. Wa min anfa'in syai', di antara surah yang paling manfaat untuk kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala ni surah An-Nas ni, dan 3 surah yang kembar ni, Al-Mu'awwizat. Penawar yang ketiga, mukhalafatuhu, kita lawan syaitan dan kita jangan dengar kata dia, maka insya-Allah kita akan selamat. Baik, yang terakhir, yang kelima, apakah hikmah? 5, khutimal Quran bil mu'awwizataini. Apakah hikmah? Kenapa Allah Ta'ala tamatkan Quran ini dengan 2 surah pelindungan? Tanda baik-baik. Yang pertama, Quran adalah merupakan sebesar-besar nikmat ke atas manusia. Sebesar-besar nikmat Al-Quran. Bila orang dapat nikmat, ada orang dengki. Ada orang dapat nikmat, ada dengki. Maka Allah Ta'ala bagi pada kita ayat ini, surah ini, supaya kita minta pelindungan Allah Ta'ala daripada segala hasad yang tak baik. Ada dalam riwayat, tanda riwayat ini, ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Dalam asal ni kata, ista'inu, naklah kamu minta tolong untuk nak dapatkan hajat kita tu dengan kita sembunyikan benda tu. Jangan suka cerita dengan orang. Bila kita cerita, orang dengki, dia ambil idea kita. Tak ada kita buat lagi, ada dia lain. Orang tiru. Ada benda-benda yang jangan diberitahu pada orang, rahsiakan. Kalau kita buat, tak sempat apa-apa lagi, orang potong terik. Satu. Itu dia panggil hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, annahu yazharu, secara zahir yang kita nampak, Allah Ta'ala akhiri Quran ini dengan 2 surah ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzilat alayya ayatun, telah turun kepada aku beberapa ayat, lam yura misluhunna qattu, tidak nampak kesan dia sebagaimana 2 ayat ini. Maknanya dua surah ini. Jadi Nabi kita dah baca semalam cerita seorang Yahudi nama dia Labid ibn al-Asam yang sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sihir Nabi, malaikat mari ajar surah ni, Nabi kita baca. Jadi sihir tu makin satu makin terungkai habis, jadi tawa. Nabi pun bangun seolah-olah tak ada apa penyakit. Ini kita kena ingat. Itu dia panggil. Maka Allah Ta'ala mula Al-Fatihah, surah yang terbaik dalam Quran, dan diakhiri dengan surah ayat-ayat yang sangat memberi kesan kepada kehidupan manusia dalam Al-Quran. Yang ketiga, annahu yazharu aidan, zahir juga kepada kita bahawa Allah Ta'ala perintahkan bila kita nak baca Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila nak baca Quran, kita kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mula situ. Maka diakhiri juga Al-Quran itu dengan isti'azah, minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala rahmat, dengan segala kurnianya selesailah kita pada pagi yang mulia ini, iaitulah 8 hari bulan Safar 1445 bersamaan dengan 25 Ogos 2023. Tamatlah tafsir Quran yang kita mula pada tahun 2016 sampai saat ini, bermakna hampir 7 tahun.
laula corona, kalau tidak karena corona mungkin 10 tahun lagi baru khatam. Itulah kata rubbat dar nafi'. Kata orang Arab, boleh jadi ada benda yang mudarat tapi ada manfaat. Nah, kalau tidak karena corona, kita rasa tak jadi majlis-majlis ilmu secara online ni. Tapi corona mari, kita pun dapat ilmu. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kita tetap berdoa supaya corona tak mari dah. Nah, yang kata corona baik jadi mari pula. Tak. Kita tak akan minta lagi. Baiklah, sebagai mengakhiri, kita doa dengan doa khatam Quran secara ringkasnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqqul mubin wa anta asdaqul qailin wa man asdaqu min Allahi qila wa man asdaqu min Allahi haditha. Allahumma inna nahmaduk, ya Allah kami memujimu, wa nasta'inuk, dan kami minta pertolonganmu, wa nastahdi, kami mohon hidayahmu, wa nastaghfiruka, kami minta ampun padamu ya Allah, wa natubu ilaik, kami taubat padamu, wa nu'minu bik, kami beriman denganmu ya Allah, wa natawakkalu alaik, dan kami berserah diri padamu ya Allah, wa nusni alaikal khaira kullah, kami puji engkau ya Allah dengan segala pujian yang baik, nashkuruka wa la nakfuruk, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami telah khatam mempelajari kitab Engkau daripada awal surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Ya Allah, ya Tuhan kami, kecintaan kami kepada kitab-Mu, jadilah kami orang yang hadir di sini dan yang berada di alam maya dan berada di mana saja di kalangan orang-orang yang mencintai Al-Quran sebagai hamba-Mu yang beriman, sebagai hamba-Mu yang bertakwa, sebagai hamba-Mu yang mendapat kasih sayang-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah kasihani kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imama, jadikanlah dia sebagai pimpinan, wa nuran, cahaya, wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, sebagai rahmat untuk kami ya Allah. Allahumma zikirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami apa yang telah kami dilupakan dari Al-Quran, dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, kurniakanlah kami kerajinan dan keupayaan untuk membaca Al-Quran pada waktu malam dan pada waktu siang. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin, dan jadikan Al-Quran itu sebagai hujjah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikanlah kami dengan permata Al-Quran, masukkanlah kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran, selamatkan kami dari segala bencana dunia dan azab akhirat dengan beramal dengan Al-Quran dan Sunnah ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai teman, di alam kubur sebagai peneman yang sentiasa bersama ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami taufik hidayah mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran sepanjang hayat kami ya Allah, dan jadikanlah penyuluh kepada kehidupan kami, penenang kepada keadaan kami, pemandu kepada hidup kami ya Rabbal Alamin. Maka jadikanlah ahli Al-Quran orang yang istimewa di sisimu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini, saat kami sedang khatam Al-Quran, sedang kami berada dalam majlis yang mulia ini, ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya ampunkan dosa-dosa kami. Engkau ampunkan dosa dari bapa kami, Engkau ampunkan dosa orang-orang yang kami sayangi.
Ya Allah, hapuskanlah kesalahan kami dengan limpah kurnia-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami di bawah naungan Al-Quran. Mati kami bersama dengan Al-Quran. Mati kami dengan husnul khatimah. Mati kami dengan akhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amitna Allahumma alaihi ghaira maftunin wala dhalin wala mudillin wala mughayyirin wala mubaddilin wala mubtadi'in wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini juga kami mohon kepada-Mu ya Allah supaya Engkau curahkan rahmat dan maghfirah-Mu kepada pengasas masjid kami ini, guru kami Tuan Guru Haji Amr Rahman dan juga Hajjah Fatimah, dan semua guru-guru kami yang telah memberi khidmat kepada kami, yang telah membangunkan pondok ini. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman syurga ya. Ya Allah, curahkanlah mereka rahmat-Mu ya. Ya Allah, curahkanlah kepada mereka dan juga kubur ibu bapa kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, dan juga murid-murid kami yang bertadabbur bersama kami yang sekarang sudah berada dalam kubur. Ya Allah, curahkanlah kubur mereka dan jadikanlah kubur kami apabila kami berada dalam kubur sebagai taman syurga. Jadikanlah Al-Quran sebagai peneman kami, pemandu kami di dunia, peneman kami dalam kubur, yang memimpin kami ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya kami tidak diberi taufik dan hidayah, sekiranya kami tidak diberi bimbingan daripada-Mu ya Allah, sekiranya Al-Quran ini tidak menjadi panduan hidup kami, maka hidup kami terumbang-ambing, hidup kami terbiar, hidup kami tidak dihargai, tidak mendapat kedudukan yang baik di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Maka jadikanlah kami Ahlul Quran, orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, rezekikan kami dapat belajar Quran, dapat mengkhatam Al-Quran berkali-kali, dapat menimba ilmu Al-Quran, dan dapat mentadabbur Al-Quran siang dan malam, supaya kami dapat meningkatkan keimanan kami kepada-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami telah khatam Al-Quran daripada awal ke akhirnya. Ya Allah, mana-mana yang kami tersalah baca maka ampunkanlah, mana-mana kami yang dilupakan maka maafkanlah, mana-mana yang kami tidak faham bukakanlah kepada kami kepahaman yang baik, kepahaman yang benar sebagaimana dipahami oleh ulama salafus salih ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami yang hadir di sini, yang tidak dapat hadir, yang hidup bersama kami, yang tidak hidup. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada kami dan orang-orang yang kami sayangi, serta mereka yang berpesan kepada kami di kalangan pelajar-pelajar kami ini ya Rabbal Alamin. Isfi wa anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tunaikanlah hajat yang baik yang kami pohonkan, yang dipohon oleh sahabat-sahabat kami, yang dipohon oleh orang-orang yang baik di kalangan muslimin dan muslimat ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri aman, negara kami negara aman. Berikanlah taufik hidayah kepada pemimpin-pemimpin umat Islam supaya kembali mengamalkan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan bumi ini daripada bid'ah, daripada benda mungkar, daripada maksiat, daripada segala perkara kemungkaran yang tidak baik ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ilahana, wahai Tuhan kami, qad hadarna khatma kitabik, kami telah berkumpul pada pagi ini di atas dasar mengkhatamkan pelajaran kami dalam kitab-Mu ya Allah. Kami telah membacanya daripada awal sampai ke surah An-Nas dengan terjemahannya, dengan maknanya, dengan tadabburnya. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak taufikkan kami untuk beramal dengan isinya, maka jadilah kami orang-orang yang rugi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada kami supaya kami dapat berpegang dengan sunnah Nabi-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma raddana ila dinika raddan jamilan. Ya Allah, kembalikan kami, keluarga kami, murid-murid kami dan orang yang kami sayangi ke jalan Engkau redha ya Allah, ke jalan Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan kami dan keluarga kami daripada terjebak dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng, ajaran-ajaran yang jauh daripada sunnah Nabi ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, rezeki yang baik untuk kami berbekal ke akhirat. Berikanlah kepada kami bekalan-bekalan yang banyak-banyak sehingga kami dapat berada dalam kubur dengan aman dan tenang, kami dapat melintasi sirat dengan selamat sejahtera ya Rabbal Alamin, dan kami dapat masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Allah, wahai Tuhan kami, layakkanlah kami walaupun kami banyak dosa,
Walaupun kami banyak maksiat, walaupun banyak perkara-perkara yang tidak baik kami lakukan, tetapi di mana keharapan kami selain daripada-Mu ya Rabbal Alamin? Engkau yang bersifat dengan Rahmanir Rahim, Engkau bersifat dengan Al-Ghaffar, At-Tawwab, yang memaafkan hamba-hamba-Mu, Tuhibbul Afwa, yang suka memaafkan, maka ampunkanlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah segala kecuaian kami, maafkanlah segala perkara yang tidak baik yang kami lakukan, dan tukarkanlah segala yang tidak baik itu kepada kebaikan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik bersama keluarga kami, jadikanlah kami orang yang baik, suami yang saleh, isteri yang salihah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, anak-anak yang akan menyambung ke perjuangan kami, anak-anak akan meneruskan perjuangan kami, yang sentiasa berdoa kepada ibu bapanya setelah kami tidak ada ya Rabbal Alamin, yang sentiasa beristighfar untuk ibu bapanya ketika setelah kami sudah tidak ada. Allahumma ja'alhum qurrata a'yun lana ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Allahumma habib ilaina wa ila ahlina wa ila tullabina wa talibalin iman. Ya Allah, curahkanlah ke dalam hati kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami, orang yang kami sayangi, al-iman, dan masukkanlah ke hati kami benci kepada mungkar dan maksiat, benci kepada khurafat dan bid'ah, benci kepada segala perkara yang Engkau benci, yang dibenci oleh Nabi Engkau ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna khatmal Qur'an. Ya Allah, terimalah pada kami khatam Al-Quran kami, wa tajawaz anna ma kana min khata'in aw nisyan, dan maafkanlah apa yang kami salah atau terlupa, au tahrifin au taghyirin au ziyadatin au nuqsan, wa aminna min azabil qabri. Ya Allah, selamatkan kami daripada azab kubur. Ya Allah, ajarkanlah kami jawapan kepada soal munkar dan nakir. Ya Allah, selamatkan kami daripada dimakan oleh ulat. Ya Allah, Allahumma bayyit wujuhana. Ya Allah, cerahkanlah muka kami pada hari dibangkitkan pada hari kiamat. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami daripada api neraka. Ya Allah, rezekikan kami dapat bertemu duduk di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat sampai ke kolam Nabi ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Seterusnya dapat kami melintasi sirat dengan begitu cepat dan sampai ke surga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah keampunan, berikanlah rezeki yang baik, berikanlah rahmat kepada semua para pendermawan yang telah menyokong perjuangan dakwah kami di pondok ini, dan juga perjuangan dalam menyebarkan Islam ini, dan juga segala perkara-perkara yang baik yang telah mereka lakukan ya Rabbal Alamin. Berikanlah, berkatilah kehidupan mereka, keluarga mereka, harta benda mereka, serta rezekikanlah rezeki yang baik, dan jauhkan mereka daripada segala para penghasad, para pendengki ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ighfir li jami'i mautal Allahumma ighfir li lana wa li walidina wa li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada dua ibu bapa kami dan semua orang-orang yang kami sayangi. Curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, jadikanlah kubur mereka taman syurga, dan bangkitkanlah kami dan mereka bersama dalam syurga nanti ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.